Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syazwan bin Hamdan. Hari ini saya akan membentangkan tentang pengenalan, sebab pemilihan perniagaan dan kesimpulan. Yang pertama, pengenalan. Tis'atu syari rizki fi tijarah. Maksudnya, 9 daripada 10 rezeki berada pada perniagaan. Hadis Rasulullah SAW di atas menegaskan bahawa kedudukan perniagaan dan perdagangan adalah kedudukan yang sangat dipandang tinggi di hadapan Allah. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh para sahabat, apakah pekerjaan yang paling terbaik di sisi Allah? Baginda menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli akan memperoleh perniagaan yang mabrur, yakni yang diridai Allah. Riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani daripada Abu Burdah. Dalam hadis di atas, Nabi SAW menyebutkan dua pekerjaan terbaik, iaitu hasil tangan sendiri, pembuatan atau pengeluaran, dan perniagaan yang diridai Allah. Maksud atau istilah perniagaan ialah sesuatu aktiviti pertukaran barang, aktiviti jual beli, pengeluaran, pemasaran, pekerjaan dan interaksi dengan orang lain untuk tujuan menjana keuntungan. Manakala, menurut ulama Islam, terdapat pelbagai pendapat tentang istilah perniagaan. Menurut Mustafa Haji Daud, antara ulama Islam yang memberi pendapat mengenai definisi perniagaan adalah Ibnu Khaldun, yang merupakan tokoh sosiologi Islam yang terkenal dalam kitab Muqaddimah. Menurut Ibnu Khaldun, perniagaan bermaksud usaha seseorang dalam menambah modal dan membuat keuntungan. Seterusnya, menurut Al-Qutubi di dalam kitabnya Al-Jamili Al-Ahkam menjelaskan bahawa perniagaan atau perdagangan adalah aktiviti penjualan antara penjual dan pembeli. Maksud usahawan, orang yang mengusahakan sesuatu perusahaan, pengusaha, keusahawanan atau segala-gala yang berkaitan dengan usahawanan atau kegiatan dan kemahiran usahawan. Usahawan merupakan penggerak utama dalam membangunkan ekonomi sesebuah negara. Tanpa adanya usahawan, negara akan mengalami kemunduran, bukan sahaja dari segi ekonomi, malah rakyat akan hidup dalam serba kekurangan, walaupun kaya dengan sumber khazanah dan alam. Lantaran itu, sesiapa yang terlibat dengan urusan meniaga perniagaan mahupun perniagaan kecil atau besar, mereka akan dipandang tinggi di hadapan Allah. Kumpulan kami telah ditugaskan untuk melaksanakan rancangan perniagaan pakaian baju Melayu. Perniagaan kami merupakan perniagaan yang membekalkan pakaian baju Melayu kepada orang ramai. Pakaian baju Melayu yang kami pasarkan akan dipastikan menggunakan kain kain yang cantik dan tahan lasak. Selain itu, kami akan memastikan jahitan baju Melayu itu kemas sebelum dipasarkan. Kami juga akan memastikan kain-kain itu datang dari sumber yang halal. Antara sebab mengapa kami memilih untuk memulakan perniagaan baju Melayu kerana negara Malaysia adalah negara yang majoriti penduduknya ramai terdiri daripada rakyat yang berbangsa Melayu. Selain itu, negara Malaysia juga merupakan negara yang berbilang bangsa. Bukan setakat berbangsa Melayu yang membeli dan berpakaian baju Melayu. Walhal, orang bukan Islam juga tertarik dan minat dengan pakaian tradisional ini. Selain itu, sebab kami memilih untuk menjual pakaian baju Melayu kerana kami ingin memudahkan orang yang berbadan besar untuk mendapatkan pakaian baju Melayu. Perniagaan kami menyediakan pakaian baju Melayu dari saiz S ke 5XL. Orang-orang dengan berat badan berlebihan yang ukuran bajunya di atas XL selalunya kesulitan mencari baju sesuai dengan badan mereka. Kebanyakan kedai baju Melayu umumnya sangat jarang menyediakan baju Melayu di atas ukuran XL. Sekiranya ada, pastinya baju Melayu yang tersedia jumlahnya terbatas dan modelnya tidak kreatif berbanding dengan baju Melayu ukuran saiz S, M, L dan XL yang modelnya cantik dan kemas. Dengan itu, kami telah memutuskan untuk menjual pakaian baju Melayu ukuran lebih dari SL bagi memudahkan orang yang berbadan besar mendapatkan pakaian baju Melayu. Akhir sekali, sebab kami memilih perniagaan baju Melayu kerana
untuk mengembangkan ekonomi Islam. Kami menjual pakaian baju Melayu dengan harga yang mampu milik agar semua pelanggan yang membeli baju Melayu ini berpuas hati dengan kualiti baju Melayu yang dihasilkan oleh kami. Assalamualaikum. Hari ini saya nak terangkan kajian literatur yang telah saya jalankan. Perniagaan ialah pertukaran barang dengan barang atau pertukaran barang dengan perkhidmatan yang didefinisikan oleh Syekh Sabit pula. Perniagaan adalah satu proses apabila peniaga itu berfungsi melalui pertukaran harta dengan harta di atas persetujuan pembeli dengan penjual mengikut cara-cara yang diizinkan oleh syarak. Rasulullah SAW telah menegaskan bahawa kedudukan perniagaan adalah merupakan suatu kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT, sebagaimana sabdanya yang bermaksud 9/10 sumber rezeki boleh diperolehi daripada perniagaan. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh yang demikian, sesiapa yang meninggalkan tugas perniagaan sama ada kecil atau besar masih di dalam lingkungan perniagaan yang mempunyai kedudukan dan darjat yang tinggi di sisi Allah SWT. Rasulullah SAW juga bersabda, maksudnya peniaga yang jujur dan amanah akan ditempatkan bersama dengan para nabi, sidikin, para syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Okey, perniagaan yang dijalankan oleh kami ialah rekan kongsi. Konsep ini penting kerana membantu kami mengurangkan kos permulaan perniagaan, start-up cost, mudah untuk menguruskan perniagaan seperti tanggungjawab dan kerjasama pengurusan. Risiko yang akan dihadapi oleh kami dibahagi sama rata dengan rakan kongsi. Kami menjalankan ini menjual baju Melayu mendapatkan kami menjalankan perniagaan dengan menjual baju Melayu. Terdapat dua jenis baju Melayu yang kami jual, iaitu baju Melayu cekak musang dan taluk belanga. Kami menawarkan pelbagai warna pastel bagi menarik minat para pembeli untuk membeli. Kami juga menawarkan pembelian di atas talian. Kedai kami beroperasi di pusat perniagaan Sedang Kepala Batas. Sekarang saya akan membentangkan kertas kerja daripada grup saya yang saya buat pada bahagian saya, iaitu metodologi dan strategi perniagaan berdasarkan produk baju Melayu. Yang pertama, metodologi dari segi rujukan dari internet. Yang pertama iaitu aspek reka bentuk. Pakaian tradisional baju Melayu akan turut mengalami perubahan reka bentuk asal pakaian tersebut seiring dengan perkembangan positif industri dunia fashion masa kini. Perubahan ini dilihat dapat memberi impak jelas kepada pola pemakaian bagi setiap potongan reka bentuk pakaian. Reka bentuk pakaian juga turut mengalami pengubahsuaian seperti cara dan penggunaannya untuk dikomersialkan mengikut permintaan dan kehendak pasaran masa kini. Seterusnya, aspek sistem. Sistem amat penting dalam pengurusan sebuah perniagaan. Hal ini berpadanan bersama dengan matlamat pembangunan perniagaan ini, iaitu mewujudkan sebuah sistem untuk pengguna melakukan tempahan, jahitan atau pembelian baju Melayu dengan cara berhutang atau secara atas talian, serta cara-cara yang lain yang lebih mudah dan selamat. Metodologi yang kedua ialah rujukan dari pakar. Pertemuan dengan pelbagai pihak yang lebih pakar seperti pakar atau fashion designer telah diadakan terlebih dahulu sebelum terhasilnya baju Melayu tenun ini. Pakar-pakar ini telah membantu menjawab persoalan-persoalan yang telah kami ajukan. Pelbagai pertanyaan telah diajukan. Hal ini bukan sahaja bertujuan untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti, malah pihak kami juga ingin memastikan kualiti dari segi kain, warna dan digunakan selari dengan keinginan pelanggan. Melalui maklumat yang berjaya diperoleh, pakaian tradisional ini mampu memberikan keuntungan yang lumayan kepada peniaga, terutamanya ketika musim perayaan. Baju Melayu ini juga merupakan budaya yang menandakan unsur simbolik atau semiotik dalam berpakaian.
Hal ini juga menjelaskan mengenai usul tradisi serta memberi makna tersirat. Pakaian tradisional Melayu seringkali menjadi perbincangan utama dalam kajian kaji selidik, termasuk aspek sejarah dan perkembangannya, reka bentuk, fungsi dan pelbagai. Seterusnya ialah strategi perniagaan. Strategi perniagaan dari pihak kami ialah pertama, mahir menjahit. Bagi menjamin kelangsungan perniagaan dalam jangka masa panjang, perniagaan ini memastikan perkhidmatan yang ditawarkan dengan penuh kualiti bermula daripada asas, iaitu mahir menjahit. Hal ini adalah peluang dan faktor terpenting untuk menarik minat pelanggan. Permulaannya dengan menjahit sampel baju bagi memudahkan pembeli membuat rujukan. Secara tidak langsung juga boleh jadikan sebagai pameran koleksi supaya kemampuan pekerja-pekerja sebagai tukang jahit menonjol. Kini telah banyak yang menjual pakaian yang berbagai versi dan warna seperti sedia kala dipakai dan tidak perlu digosok. Justru perniagaan ini akan mengambil langkah teratur dalam melancarkan segala strategi perniagaan seperti promosi dalam secara atas talian di platform media sosial atau membuat Facebook page bisnes untuk perniagaan baru. Seterusnya, strategi perniagaan yang kedua ialah ini dapat membuka peluang perniagaan. Bagi melariskan produk kami iaitu baju Melayu, kami membuka peluang kepada stokis dan ejen untuk kemajuan perniagaan di masa hadapan. Hal ini membolehkan penjualan baju Melayu meningkat dan secara tidak langsung menjadikan perniagaan kami semakin popular. Pelbagai kelebihan dapat diraih jika menjual melalui ejen dan stokis. Sekiranya ejen atau stokis terdiri daripada pihak yang dikenali, ramai pasti secara langsungnya jenama juga turut akan terkenal. Dari aspek keuntungan pula, hal ini pastilah sudah kami perhitungkan serta berbincang dengan sebaiknya. Mengikut data, keuntungan dapat dipertingkatkan dari semasa ke semasa seiring dengan kualiti produk atau perkhidmatan kami yang semakin baik. Ambil kira juga segala faktor tersebut dan penjualan semula mengikut harta pasaran berdasarkan kesan positif kepada perniagaan. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, dapatan dan perbincangan. Dapatan dan perbincangan yang dapat kami lakukan bagi tajuk ini untuk menerangkan dan menjelaskan tentang objektif yang telah dikemukakan pada bahagian tersebut. Selain itu, ialah untuk mengenal pasti cabaran perniagaan di dalam bidang baju Melayu ini dan juga mencari solusi untuk mengatasinya. Pada objektif yang pertama ialah untuk menerangkan konsep perniagaan menurut perspektif Islam. Ini kerana perniagaan adalah salah satu sumber pendapatan dan ia perlulah mengurusnya dengan cara yang betul ataupun dengan erti kata lain mengelak daripada melakukan perkara-perkara yang salah di dalam Islam. Contohnya, mengamalkan riba, menipu, meminta bantuan jin dan lain-lain. Hal-hal tersebut merupakan kesalahan di dalam perniagaan di dalam konsep berniaga dalam Islam. Ini kerana selain daripada mencari sumber pendapatan, kita juga perlulah mencari keberkatan dan keredaan di dalam perniagaan supaya Allah Subhanahu Wa Taala dapat memberikan rezeki yang luas dan juga berkekalan. Nabi Muhammad SAW merupakan seorang contoh usahawan yang berjaya di mana sebelum menerima wahyu, baginda berniaga lebih kurang 25 tahun dan selama itu pula baginda sentiasa memperolehi kejayaan. Dengan ini, kita juga dapat mengikut jejak langkah Rasulullah yang mana berniaga menjadi salah satu sumber pendapatan bagi baginda. Selepas itu, pemilihan perniagaan yang kami pilih iaitu perniagaan baju Melayu. Kerana baju Melayu antara pemakaian Melayu Islam daripada zaman dahulu lagi. Jadi jelaslah bahawa di Malaysia menjadi satu negara yang amat wajar untuk kami memilih perniagaan baju Melayu kerana baju Melayu juga sudah menjadi tradisi bagi orang Melayu dalam pemakaian menyambut hari perayaan Aidilfitri ataupun hari perayaan Aidil Adha. Selain daripada itu, baju Melayu juga sangat sesuai digunakan pakai untuk ke masjid ataupun surau. Dengan ini, kami dapat lihat bahawa baju Melayu juga menjadi permintaan yang tinggi di kalangan kaum lelaki. Lagipun, pakaian adalah satu keperluan bagi umat manusia yang mana mencukupi seperti menutup aurat dan tidak ketat. Terdapat dua jenis baju Melayu yang dipilih untuk perniagaan baju Melayu kami iaitu cekak musang
dan juga Teluk Belanga. Ini disebabkan kami ingin mengekalkan pakaian tradisional baju Melayu yang mempunyai maksud tersirat yang unik bagi jenis-jenisnya yang tersendiri. Terdapat ramai tokoh Muslim yang berjaya pada masa kini, tidak kira dari pelbagai jenis perniagaan yang dijalankan oleh mereka. Perniagaan salah satu sumber pendapatan yang mendatangkan keuntungan yang besar, tetapi harus juga meneliti tentang risiko yang bakal dihadapi. Antara tokoh yang kami pilih untuk menjadi tokoh Muslim yang berjaya iaitu Abdul Rahman bin Auf, kerana beliau adalah antara sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijanjikan syurga. Beliau juga merupakan seorang usahawan yang berjaya dari aspek emas dan kewangan. Beliau juga seorang yang taat kepada Allah, iaitu dengan tidak mengambil hutang dan berusaha walaupun hanya bermula dengan 4 dinar. Mungkin dengan asbab tersebut, beliau masih lagi di antara usahawan yang berjaya pada masa kini walaupun beliau sudah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai. Nama saya Muhammad Aziz Eka bin Abdullah. Saya ingin menerangkan tentang cabaran dan solusi dalam perniagaan kami. Cabaran merupakan sesuatu perkara yang perlu dihadapi oleh mana-mana perniagaan kerana cabaran adalah komponen dalam perniagaan untuk melonjakkan perniagaan tersebut ke arah kejayaan. Tetapi, jika tidak mempunyai solusi yang tidak tetap, maka cara untuk mengharungi cabaran tersebut akan menjadi susah. Solusi juga perlu ditetapkan bagi mana-mana perniagaan supaya syarikat tersebut tidak terkapai-kapai dan dapat membaik pulihnya dengan cepat dan selamat. Antara cabaran-cabaran dan solusi-solusi yang kami telah persiapkan ialah: yang pertama, cabaran dari segi saingan. Pada masa kini, saingan yang sihat dari segi perniagaan sangat sengit. Hal ini kerana ramai usahawan pada masa kini mengeluarkan produk yang sama dan perniagaan kami tidak terkecuali dari hal tersebut. Jadi, solusinya, cara solusi yang pertama ialah dengan mengekalkan kualiti produk dalam keadaan yang terbaik. Yang kedua, berusaha bersaing dengan cara yang sihat dan mengelakkan atau menjauhkan diri dari perbuatan yang syirik seperti meminta pertolongan jin. Dan yang ketiga, mempromosikannya dengan lebih meluas seperti menggunakan gadget dan sosial media pada masa sekarang. Selepas itu, cabaran dari segi kewangan. Dengan kenaikan harga barang pada masa kini, kos perniagaan juga akan meningkat dalam masa yang sama, kami terpaksa untuk menaikkan harga produk kami supaya dapat meneruskan perniagaan dalam keadaan yang selamat. Jadi solusinya, yang pertama, melantik pengurus kewangan untuk wang syarikat supaya tidak membazir. Yang kedua, cuba untuk mencari pembekal yang dapat memberikan harga terendah. Selain itu, cabaran dari segi pekerja. Pekerja merupakan akar kepada sesebuah syarikat untuk terus bergerak. Bilangan pekerja amat penting kerana ia dapat membantu sebuah syarikat untuk menghasilkan sumber pendapatan yang lebih banyak. Contohnya, lebih banyak bilangan pekerja, maka lebih banyak dan lebih cepat untuk syarikat tersebut menghasilkan produk. Jadi solusinya, yang pertama, mengiklankan jawatan kosong di tempat awam ataupun media sosial, meletakkan gaji yang sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan. Dan yang ketiga, memberi kelebihan kepada pekerja yang bekerja seperti makanan, bonus, cuti dan lain-lain. Akhir sekali, cabaran dari segi pemasaran. Antara cabaran dari segi pemasaran ialah kurangnya ilmu pengetahuan tentang pemasaran. Cara untuk memasarkan produk menjadi satu cabaran sekiranya syarikat tersebut tidak mempunyai pekerja yang mahir dengan hal tersebut. Jadi solusinya, mengambil pekerja yang mahir tentang pemasaran, tidak kira dari segi online ataupun offline. Yang kedua, menghadiri kelas pemasaran oleh pakar pemasaran. Dan yang ketiga, memasarkan produk dengan cara yang meluas seperti di papan iklan jalan, media sosial, radio dan sebagainya. Akhir sekali, kesimpulan. Kesimpulannya, apa yang kami perolehi daripada rancangan perniagaan ini adalah betapa pentingnya sumber halal dalam sesuatu perniagaan. Sebagai contoh, kami akan memastikan baju Melayu yang kami pasarkan sentiasa cantik dan dari sumber yang halal. Kami juga akan memastikan perniagaan kami tidak dipengaruhi oleh unsur riba, rasuah, penipuan demi mengaut keuntungan. Selain itu, perniagaan kami juga akan memastikan perniagaan berlandaskan syariah Islam yang membawa kejayaan di dunia dan di akhirat. Tujuan perniagaan baju Melayu ini ditubuhkan kerana ingin meningkatkan ekonomi Islam serta membantu usahawan-usahawan baharu. Kami juga berharap agar perniagaan kami, iaitu perniagaan baju Melayu ini akan berkembang maju dan dapat meluaskan pasaran ke seluruh dunia.